Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Naila Huda. Dan pagi ini kita nak bercakap mengenai realiti kehidupan dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kita tidak boleh nafikan dalam kejayaan kita mengekang penularan virus COVID-19 sudah hampir berjaya, masih ada lagi kes, tapi melihat kepada progres daripada dahulu bulan 3 sehingga sekarang, ia sudah dilihat sebagai satu indikasi kejayaan, tapi bukan bermakna kita boleh alfa. Dan dalam masa yang sama juga, kesan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19 mengakibatkan banyak sektor-sektor perniagaan, pekerjaan juga yang terjejas, sehingga kita saksikan laporan daripada Jabatan Perangkaan menyatakan sehingga Mei tak silap saya ada lebih kurang 700,000 penganggur. Itu baru cakap mengenai kadar pengangguran, belum lagi perusahaan-perusahaan kecil yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan ini mengakibatkan mereka yang telah hilang pekerjaan terpaksa memikirkan ikhtiar untuk terus hidup, terus menyediakan makanan di atas meja bagi diri mereka dan juga keluarga mereka. Dan keusahawanan merupakan salah satu jalan keluar untuk mereka terus memastikan survival mereka dalam pandemik COVID-19 ini. Ya, dan memasuki fasa pemulihan PKP inilah masanya untuk kita lihat perusahaan kecil dan kita sama-sama semua bangkit semula selepas penutupan premis-premis perniagaan sejak pelaksanaan PKP 18 Mac lalu, kerana dalam setiap krisis itu ada peluang dan juga ruang untuk pembaharuan, dan inilah masa yang terbaik untuk kita fikirkan semula, re-strategize, dan kita bangkit semula sebagai seluruh ekonomi negara. Dan itu antara inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan juga dengan pelbagai pakej rangsangan ekonomi, dan juga banyak yang memfokuskan dan tertumpu kepada bantuan terhadap usahawan dan PKS, perusahaan kecil dan sederhana ini secara keseluruhannya bernilai sebanyak 14.5 bilion ringgit. Itu yang disalurkan, diperuntukkan buat PKS secara langsungnya menerusi pakej-pakej prihatin dan juga pakej penjana yang diumumkan kerajaan sebelum ini. Dan rasanya untuk sekadar saya dan Naila bercakap mengenai apa perkara ini tak sesuai, sebab kita tahu daripada keseluruhan bajet yang diperuntukkan itu untuk bangkit semula, menjana semula ekonomi itu turut dipertanggungjawabkan kepada Tekun Nasional, iaitu sebuah badan agensi yang bertanggungjawab untuk membantu usahawan dan juga individu di luar sana untuk bangkit kembali dalam tempoh fasa pemulihan ini. Dan kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita. Ini orang yang anda perlu cari sebenarnya. Kita nak bersama dengan Cik Yasir Salam, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Operasi Tekun Nasional. Selamat pagi Cik Yasir. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, pertama sekali mungkin bagi mereka yang melibatkan diri dengan perniagaan, menguruskan perniagaan sendiri, perkataan ataupun tekun ini sudah biasa didengar kerana ini cukup rapat dengan mereka. Tapi bagi individu di luar sana yang selama ini mungkin kerja mereka makan gaji, setiap bulan tunggu cocok kad ATM saja, apabila terpaksa meneruskan ikhtiar hidup dengan berniaga sendiri ataupun memastikan kesinambungan sesuatu perusahaan itu, tekun ini mungkin sedikit tak familiar lah kan. Jadi mungkin Cik Yasir Salam boleh bantu apa sebenarnya job scope ataupun peranan yang dimainkan oleh Tekun dalam membantu menjana semula ekonomi ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Awani kerana menjemput kami untuk bersama-sama dalam sesi pagi ini. Saya ingin perjelaskan pertamanya Tekun Nasional adalah di bawah Kementerian Agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun ringkasnya MEDEK yang ditubuhkan pada tahun 1998 dengan tujuan untuk menyediakan pembiayaan mudah akses cepat kepada usahawan-usahawan untuk memulakan dan juga memajukan perniagaan mereka. Itu adalah asasnya penubuhan Tekun yang ditubuhkan pada tahun 1998. Setakat ini daripada tahun 1998 sebanyak 6.1 bilion pembiayaan telah dikeluarkan kepada lebih daripada 460,000 usahawan di Malaysia lah. Usahawan-usahawan ini adalah usahawan terutamanya usahawan Bumiputera. Kami juga ada memberi pembiayaan kepada usahawan berbangsa India yang kita panggil program SPUMI lah, yang diperuntukkan khas daripada kerajaan. Okey, istilah mikro di sini dia melibatkan
perniagaan ataupun jualan perniagaan dalam setahun kurang daripada 300,000. Kurang Dan 300,000 dan juga mempunyai pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang. Itu asasnya. Sebab tu dalam situasi pandemik COVID-19 ni memang terkesan sekali usahawan-usahawan kami sehingga ke hari ini seramai ini berdasarkan rekod kami peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan tekun yang terlibat dengan pandemik ni yang terkesan dengan lebih kurang dalam 263,000 orang. Ramai tu. 263,000 orang yang melibatkan jumlah pembiayaan yang dia terasa ni 1.9 bilion. Maknanya dia orang terkesan untuk nak membayar pada tekun. Sebab tu kami bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pakej-pakej prihatin dan juga penjana, alhamdulillah tekun diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugasan untuk memberikan dana kepada golongan-golongan yang terkesan supaya sampai ke sasarannya. Itu adalah matlamat kami. Dan alhamdulillah kepercayaan itu kami telah laksanakan dengan sebaiknya, insya-Allah. Boleh mungkin Cik Esay boleh kongsikan berapa mereka yang telah pun berjaya dibantu oleh tekun melalui inisiatif-inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri melalui penjana dan juga pakej prihatin, pakej-pakej yang lain juga. Ya, boleh ceritakan juga proses penyaluran bantuan itu. Kalau kita lihat usahawan mikro rata-ratanya mungkin ada masalah dengan pendaftaran, mungkin masalah capaian data. Bagaimana untuk menyalurkan bantuan itu kepada mereka dan bagaimana tahap pencapaian itu sekarang? Okey, pada pandemik ni dia terkesan di Malaysia start pada Januari. Tetapi pada bulan Mac tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah pun mengumumkan dana prihatin pada mulanya. Pengumuman sebelum daripada itu kami telah pun merangka kerja. Bagaimana kalau jika ada saluran daripada pihak kerajaan dana untuk membantu usahawan-usahawan di luar sana, kami telah bersiap sedia sebenarnya pada asasnya. So bila kami dapat je pengumuman daripada Perdana Menteri dengan kerjasama pihak Medek, kami telah melaksanakan proses asas di mana di masa itu PKP. Macam mana kami nak menyalurkan dana ni sedangkan usahawan tak boleh datang kepada cawangan. Cawangan tutup masa tu 2 bulan pertama. So kami telah melaksanakan dana yang pertama tu dana prihatin kerajaan yang kita panggil CBRM, COVID Business Recovery Scheme ni mikro, sebanyak 200 juta yang diperuntukkan kepada pihak tekun. So dalam rangka kerja tu kami macam mana kami nak mendekati usahawan. So kami mula-mula kami gunakan email. Okey. So usahawan boleh menghantar permohonan melalui email. Okey. Selepas tu kami tambah baik melalui Google Form pula. So usahawan tak perlu datang. Dan yang terakhir kami menggunakan sistem online. Yang mana tidak melibatkan kaki tangan kami di cawangan langsung. So proses tu dilakukan di HQ. Bermula pada 2 hari bulan April kalau tak silap saya, kami bertungkul lumus di HQ, memproses, kemudian selepas lulus saja dan kami terus hantar kepada pihak cawangan untuk pihak usahawan hadir. Maknanya dalam minggu ketiga April tu kami dah ada yang luluslah. Sehingga yang mana yang CBRM ni dia punya fund tu 200 juta. Dan maksimum pembiayaan adalah 10 tahun dan tiada charge ataupun kadar keuntungan yang dikenakan pada usahawan. Pada kebiasaannya kita charge kepada usahawan dalam 4%. So seramai 26,123 usahawan yang mendapat manfaat. Total bilangan dia 26,000 usahawan, banyak tu. Kalau kita tengok memang kadang-kadang masa tu kita rasa kita pressure. Tapi usahawan di luar sana contohnya lagi bergerak. Lagi tertekan dengan simpanan yang telah berkurangan. Sebab tu kadang-kadang saya rasa kadang nak menangis. Bila kita interview usahawan, dia kata, terima kasih Encik, saya rasanya macam, ya Allah ya Tuhanku, saya kata kan. So matlamat kerajaan tu sampai kepada asasnya. Lepas tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan kali kedua. Yang pakej penjana, penjana kami mendapat 100 juta dan sehingga kini kami telah tutup permohonan ni sebab melempar ruah. Contohnya kita setakat kita dah tutup 18 hari bulan, kita launching 13 hari bulan Julai, lebih kurang sebulan, seminggu lebih je.
So kita menerima permohonan sebanyak 123 juta. Berjumlah totalnya ada 12,855 usahawan yang mohon. Dan sehingga kini kita dah meluluskan 58.5 juta. So dalam saya rasa minggu depan mungkin kita dah habiskan dana ni lah. Tapi yang lebih tu, kenapa kita lebih 123 juta? Jangan takut, yang 23 juta tu terlebih tu jangan takut. InsyaAllah kami akan cuba menggunakan dana yang dalaman yang ada lah. Ya. InsyaAllah. Saya tertarik apabila melihat bagaimana keikhlasan Tekun membantu usahawan di luar sana dalam membangkitkan kembali ataupun menjana kembali pendapatan itu, satu yang dilihat sebagai bukan sekadar melakukan kerja saja, melaksanakan amanah itu, tapi ini lebih bersifat personal apabila kita mempunyai sifat membantu sesama kita dalam keadaan susah ini. Sebab tu wujudnya hashtag kita jaga kita. Dan dalam masa sama juga sebenarnya kita nak lihat, walaupun Cik Yasir mungkin memberikan berita buruk sikitlah sebab dah tutup, dah habiskan CBRM tu, tapi kita lihat bagaimana CBRM ini telah pun membantu usahawan di luar sana, dan kita ada juga melakukan temu-bual ini. Kita saksikan sebahagian, ni baru sikit segelintir saja yang dapat kami kumpulkan untuk anda saksikan bagaimana program-program ataupun inisiatif dalam Tekun ini telah membantu usahawan di luar sana. Dia memudahkan kami, peniaga-peniaga kecil ni sebenarnya. Kami langsung tak pergi ke pejabat disebabkan COVID, kita hanya isi online. Dan dia akan mesej lulus, kemudian kami akan pergi sign kontrak di pejabat lah. Jadi sangatlah mudah dan tidak menyusahkan peniaga-peniaga kecil macam kami lah. Macam saya dah dapat loan ni, dan saya dah beli pintu yang di belakang tu, baru saya sampai hari ni dengan memudahkan yang Tekun punya loan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan Malaysia membantu kami peniaga-peniaga kecil ni. Dengan skim CBRM yang ada ni dapat meringankan bebanan kepada peniaga kecil-kecilan seperti saya ni, sebab skim yang ada sekarang ni tiada faedah. Memang saya bersyukur sangatlah, dan saya akan gunakan dana yang saya perolehi sebaik yang mungkin. Sepanjang PKP saya tak dapat berniaga kerana modal saya kekurangan modal. Bila adanya bantuan daripada Tekun, sedikit sebanyak membantu saya untuk memulihkan perniagaan saya, untuk membeli barang-barang keperluan perniagaan. Saya sebagai peniaga amat menghargai pertolongan kerajaan dari segi memberikan dana COVID-19 kepada Tekun, sebab dia dapat membantu perusahaan kecil macam saya untuk rolling. Sebab 2-3 bulan ini untuk kita menjanakan dana dari ataupun dapat payment dari customer agak susah. So kita memang perlukan dana seperti ini untuk kekalkan bisnes kami. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan sempena COVID-19 ni memang membantulah, sebabnya memang dalam perniagaan ni memang ada kesan banyak. Sebab harga barang naik, tapi permintaan menjadi kuranglah kita. Sebab permintaan kurang itu bukan apa, sebab kita tak boleh berniaga. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan dan pihak Tekun kerana memberi peluang kepada usahawan-usahawan kecil seperti saya untuk memulihkan perniagaan saya. Saya amat menghargai dan berterima kasih kepada kerajaan Malaysia dan juga Tekun Nasional untuk membantu usahawan-usahawan tempatan seperti kami. Saya bagi pihak peniaga dan pihak saya sendiri memang merasa bangga dan memang mengucapkan terima kasihlah pada pihak kerajaan, pihak Tekun Nasional yang saya rasa selama ni memang banyak membantu para usahawan kecil. Sebab untuk mohon Tekun ni saya rasa mudah. Yang saya dapat ni saya rasa tak sampai seminggu kot saya dapat dengan dokumen yang komplit lah. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan sejak negara dilanda dengan pandemik COVID-19 ini membuka mata kita kepada pentingnya ekonomi gig untuk
teruskan operasi premis-premis perniagaan yang terpaksa ditutup, tapi kita bergantung kepada penghantaran makanan, penghantaran barangan, delivery riders. Ini adalah yang salah satu yang menggerakkan ekonomi ketika terpaksa tertutup, terpaksa terhenti segala operasi perniagaan dan ekonomi ketika pelaksanaan PKP ketika dahulu. Dan kita bersama dengan Tekun Nasional pagi ini, Encik Yasir Salam, yang tadi telah menjelaskan beberapa inisiatif yang dijalankan bawah Tekun Nasional sejak pengumuman berhubung dengan prihatin dan pakej penjana, bagaimana untuk membantu usahawan PKS. Tetapi selain itu, Tekun Nasional juga ada menumpukan sedikit perhatian kepada ekonomi gig. Mungkin COVID-19 ini memberi kesedaran kepada pentingnya ekonomi gig ini, dan penghantaran makanan itu mungkin sebelum ini kita ambil mudah, tetapi apabila terpaksa tertutup dan terpaksa terhenti, tergendala ekonomi negara, mungkin dah memberi sedikit pencerahan kepada pentingnya ekonomi ini. Jadi kita nak teruskan dengan menceritakan tentang inisiatif Mobilepreneur 2.0. Ini adalah satu skim, satu inisiatif yang turut dijalankan oleh Tekun Nasional. Mungkin Tuan boleh kongsikan apa sebenarnya perincian Tekun menjalankan inisiatif ini dan bagaimana ia telah membantu delivery riders, abang-abang rider kita. Okey, terima kasih Naila. Berdasarkan maklum balas daripada usahawan-usahawan, terutamanya usahawan riders ni, masa itulah dia orang memang amat memerlukan, contohnya keperluan untuk servis motor 2 bulan tak berjalan contohnya kan. So ada yang kena berhenti oleh pekerjaan tetap, kena berhenti. So dia orang beralih kepada e-hailing ni. So ini antara salah satu inisiatif yang kita ni kan, iaitu Mobilepreneur, yang mana kami memperuntukkan setiap usahawan boleh maksimum RM10,000. Maknanya kalau RM10,000 tu untuk pembelian motor. Kalau just nak servis, kita boleh RM2,000, RM3,000 kita boleh bagi. Simple, very mudah. Tak perlu register dengan SSM, cuma register dengan e-hailing. Sama ada apa-apa e-hailing yang ada di Malaysia. Just simple, kami perlukan minimum dokumen saja. Kita memang amat tengok, sebab kita dapati dia orang ni kadang-kadang bekerja, kenderaan tu dah umpama saya rasa dilenjan dia kan. Sampai nak servis pun at the point of time susah. So kami mengambil inisiatif sehingga sekini kami telah meluluskan peruntukan ataupun amount bernilai 9.5 juta kepada e-hailing ni, maksimum RM10,000. Tak ada perlu sakit kepala sangat. Seramai 1,213 usahawan telah kami bantu dalam Mobilepreneur 2.0 ni. Yang paling unik kami khas allocationkan ataupun kami peruntukkan untuk Mobilepreneur ni dalam 11 juta. Ada lagi sikit. Ada lagi baki. Masih buka lagi kan? Masih buka. Jangan malu, jangan senang. Kami simple sebab saya telah memberitahu saya punya kaki tangan di bawahan. Saya kata dengan dia, without usahawan ni, tak ada usahawan ni, so apalah ada Tekun. Sebab Tekun ditubuhkan untuk membantu usahawan-usahawan. Bila dalam keadaan pandemik ni yang memang agak meruncing kan. Kalau kita tengok, inilah tugas-tugas kami. Kalau kami tengok, kebanyakan dia ada rider wanita pun ada. Antara yang terawal adalah wanita. 2-3 orang datang. Kan? Kami tak milih bulu, tak tengok surat you boleh ke naik motor. Tak ada. Bagi kami, you mampu, you layak, you dapat. That simple yang kena saya. Ada lesen lah penting kan. Itu yang penting itu. Register dengan e-hailing. SSM tak ada tak apa. Itu isu yang kedua. Tak perlu. Sebab tu kita sektor informal yang macam ni yang kita perlu bantu. Sebab tu kita berdepan dengan pandemik ni, banyak perkara yang perlu kita permudahkan urusan. Betul. Di mana birokrasi itu perlu dikurangkan. Ya, betul. Dan dalam masa sama juga kita lihat Tekun Nasional mempunyai banyak inisiatif antaranya CBRM, kita sebutkan tadi Mobilepreneur, TBRS. Tetapi dalam masa sama, bagaimana program-program skim-skim yang ditawarkan oleh Tekun ini, bagaimana Cik Yasir melihat dia mampu menggalakkan aktiviti ekonomi untuk jangka masa panjang? Sebab kita tahu inisiatif ini untuk memastikan perusahaan ataupun perniagaan itu terus hidup. Betul. Untuk jangka masa tertentu, sedangkan tempoh moratorium pun ada hadnya. Betul. Tapi dalam jangka panjang, bagaimana Tekun boleh memainkan peranan bagi memastikan survival ini berterusan? Okay. Terima kasih. Saya ingin jelaskan di sini semasa pandemik ni, kalau kita tengok banyak usahawan menghadapi aliran tunai. Aliran tunai memang hari-hari makin susut. Kemudian
sewa nak kena bayar contohnya, usahawan yang menyewa kan. Benda-benda ni yang menjadi satu kekangan kepada usahawan. So kami mengambil inisiatif dengan satu contoh dia, kami memberi moratorium 6 bulan. Automatik kami awal daripada pihak bank start bulan 4, kita start bulan 3. Bukan kita kata nak challenge bank, tidak. Kami melihat masa tu je, bila masa pandemik je tu, kami dah rasa memang usahawan kami terjejas. So bulan 3 kami dah beri sampai bulan 8 sepatut. Bulan 8 ni sepatut akhir, bulan 9 start bayar. Kami deciding balik setelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan ada 3 inisiatif tu, kami pun mengambil. Setelah mendapat nasihat daripada Medek, kami pun memberi kelonggaran lagi selama 3 bulan dengan syarat kena mohon. Kalau dulu automatik tapi sekarang kena mohon. Seramai 210,000 usahawan yang menerima manfaat daripada moratorium ini. Sebab tu kami nak usahawan boleh bernafas, membina balik dan dia punya perniagaan supaya boleh terus. Satu lagi saya nampak bila masa PKP ni, masa pandemik ni, ada usahawan yang bergeliga sikit. Dia mengubah cara perniagaan dulu offline, dulu berniaga tempat yang conventional method, sekarang dia bertukar pada digital, bertukar pada online, macam-macam. Kan? So saya nampak kat sini usahawan kita dengan bantuan kami, insya-Allah rata-rata tak adalah yang bila saya jumpa tu kadang-kadang seperti saya sebut tadilah, saya ni agak sensitif sikit tengok usahawan kalau tu, sebab tanpa usahawan tu dia nak bayar balik tak boleh dan kita tak boleh membantu usahawan yang lain. Itu matlamat kami supaya usahawan-usahawan ni akan terus berjaya dan juga boleh membantu usahawan-usahawan lain, usahawan-usahawan baru. Kemudian dari segi informal sector, contoh informal sector banyak yang contoh di kawasan luar bandar Sabah Sarawak yang tidak ada akses untuk SSM. Kami still beri pembiayaan dalam waktu ni dan kami juga telah meminimumkan dokumen. Untuk memudahkan usahawan kami meminimumkan dokumen. Kalau dulu 17 dokumen kena hantar. Saya kata macam ni mati ni usahawan kami. Waktu pandemik nak cari lagi. Betul. Kami mudahkan pada 4 dokumen saja. Daripada 17 kepada? Daripada 17 ke 4 dokumen saja yang diperlukan basic dia. So maknanya kita dah boleh proses, kita buat kelulusan dokumen tu kendian. Yang lain-lain tu kendian. After event. Sebab kita nakkan usahawan kita menerima dengan cepat. Seperti mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut, kena sasaran yang nak menerima tu kena cepat. Sebab tu kami kena bertindak abnormal sikit. Sebab tu saya kata kita kena rancang benda ni dengan baik. Plan A tak jalan, kita masuk plan B, B tak jalan, responsif. So itu mungkin abnormal, itu mungkin norma baharu buat tekun. Tetapi bergerak ke hadapan melihat kepada tadbir urus yang lebih mudah, yang lebih ringkas, kurang birokrasinya. Itu satu pengajaran dan satu amalan yang mungkin kita boleh terus praktikkan. Bergerak ke hadapan. Adakah ini satu pengajaran buat tekun dan mungkin bukan saja tekun, buat agensi-agensi kerajaan lain di luar sana untuk memudahkan lagi tadbir urus dan tahap-tahap birokrasi itu? Betul. Itu yang saya kata, saya jelaskan masa mula yang CBRM punya program kita jalankan tu. Saya memikirkan macam mana usahawan ni boleh dapat bantuan dengan cepat. Saya tak fikirkan maknanya benda documentation ni adalah benda yang kita boleh buat selepas daripada tu. Formality. Kan? Yang penting usahawan kami, sehinggakan usahawan kami, khususnya sedia ada tekun, bila memohon je kami tak perlu melawat pun. Dengan rekod dia dah ada, kami tutup mata ke dia jalan. Kita luruskan. Dan sebab tu kalau kita nak kata tekun nak memudahkan kerja, kami bagi kat usahawan kami je. Tapi tidak. Kami dari segi portion 200 juta yang awal tu 50%. Maknanya 50% 100 juta tu pada usahawan kami, 100 juta usahawan baru yang tiada dengan tekun. Kemudian yang keduanya kami kalau kita tengok daripada usahawan juga, kami tak membezakan usahawan wanita atau usahawan lelaki. Kalau tengok fakta TBRS ni, usahawan wanita yang mendapat manfaat 63%. Wow, kita lelaki kadang-kadang tercabar. Tapi itu kita kata kita tak memilih ni siapa yang layak kita beri bantuan, kecuali usahawan baru ni kami kena pergi visit lah, one time visit. Dan kami dalam Merah ni kami telah memikirkan macam mana kalau kita buat online application dengan digital punya
signing sampai ke tahap tu. Dan kami tengah berunding dengan vendor untuk melaksanakan proses ini. Mana dia tak perlu usahawan datang, application terus the online application, and then kita pun tak perlukan human intervention kat situ. InsyaAllah kami telah Adakah ini akan teruskan pasca pandemik COVID-19? InsyaAllah itu adalah mandat yang diberikan oleh kementerian dan pihak pengurusan kami juga telah pun berbincang perkara ini dan kami akan laksanakan insyaAllah dalam waktu terdekat. Okey, Cik Yasir, kita ada masa kurang seminit lagi. Okey. Apa lagi inisiatif-inisiatif ringkasnya yang mereka di luar sana, usahawan di luar sana boleh dapatkan, boleh mohon bantuan? Saya kira bukan sahaja bantuan dari segi kewangan atau pinjaman, nasihat, panduan juga terdapat. Mungkin boleh Cik Yasir kongsikan? Okey, untuk pengetahuan usahawan-usahawan di luar sana, kami masih lagi meneruskan contohnya pembiayaan lain. Bukan daripada dana kerajaan ini, iaitu contohnya kontrak I, contohnya teman tekun, contohnya profesional muda. Semua ada lagi. Datang kepada kami, jangan malu, jangan segan. Dalam hal ni, bab-bab ni jangan malu. Malu, tanya, kita sesat jalan. Betul. Tanya je, tak ada masalah. Bagi saya simple, tak ada soalan bodoh. Saya selalu cakap dengan kaki tangan, tak ada soalan bodoh. Kalau usahawan tanya benda yang sepatutnya pun jangan pelekeh, sebab dia memang tak tahu. Kita kena perjelaskan. Kemudian inisiatif kita katakan kita memendekkan proses kelulusan pembayaran. Kalau dulu 27 hari, 24 ke 27, sekarang kita pendekkan kepada 7 hari. That komitmen kami. Komitmen kami sebut, kami akan usahakan ni 7 hari mesti lulus. Lulus atau gagal kena bagi tu dalam masa 7 hari. Itu komitmen yang saya nak sebutkan. Ya, itu antara hikmah di sebalik krisis pandemik COVID-19 ini. Bukan saja memaksa meletakkan usahawan-usahawan dan kita semua dalam posisi yang memaksa kita mengubah norma-norma baharu, dan juga meletakkan agensi-agensi kerajaan dalam posisi yang terpaksa mengubah cara mereka dan mengurangkan birokrasi dan juga mencepatkan dan memperhalusi tadbir urus itu. Banyak perkongsian yang sangat menarik dikongsikan oleh Encik Yasir Salam, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Tekun Nasional. Terima kasih atas pencerahan dan perkongsian bagaimana inisiatif bawah Tekun Nasional ini telah bantu usahawan negara kita bangkit semula pasca pelaksanaan PKP. Sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Dan saya Naila Huda. Salam hormat.